Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, awal pagi-pagi pergi beli sotong dan udang, kita nak pergi memancing. Bayangkan tuan-tuan dan puan, tanpa nelayan, bagaimana kita mau dapat sotong, bagaimana mau dapat ikan. Tetapi ada juga orang yang ambil kesempatan kepada orang-orang yang setiap hari susah untuk mendapatkan RM10, RM20 ini, iaitu nelayan-nelayan ini. Tetapi ada juga terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, ada penguat kuasa yang berpangkat tinggi pula tu. Aduh, memalukan. Ini namanya harapkan pegar makan padi. Penguat kuasa penguat kuasa yang berpangkat Lieutenant ditahan kerana minta rasuah daripada nelayan. Apalagi yang mau ini? Tapi sebenarnya saya nak tanya juga, kenapa orang yang berpangkat Lieutenant ini sanggup terpaksa menerima rasuah daripada nelayan? Adakah kerana gaji mereka rendah, ataupun adakah kerana negara kita ini memang sudah terosak oleh pemimpin-pemimpin dulu dengan rasuah? Aduh, kesian juga. Harap-harap ini dapat diselesaikan segera. Syukurlah. Syukur, puji Tuhan. Kerana sekarang ini selepas Anwar Ibrahim mengambil alih tampuk kepimpinan negara Malaysia, negara kita semakin mau dibersihkan daripada rasuah dan salah guna kuasa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seorang lagi orang besar berpangkat penguat kuasa laut yang berpangkat Lieutenant telah direman selepas disyaki telah meminta dan telah menerima rasuah daripada pemilik bot serta runner sebagai balasan untuk melindungi mereka, melindungi serta tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas bot nelayan tersebut. Jadi di sini sebenarnya ada dua sebenarnya lah yang saya nampak. Yang pertama, nelayan pun terpaksa, nelayan pun terdesak. Pada masa yang sama, penguat kuasa ini juga pun terdesak juga. Jadi sebenarnya ini orang kata tolong sama tolong. Malangnya rasuah tetap rasuah, salah tetap salah. Tak boleh lah kalau salah dijadikan tetap benar juga, salah tetap salah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berharap semoga ada satu mekanisme terbaik. Bagaimana supaya kalau dikuatkuasakan undang-undang dengan tegas, mesti ada satu mekanisme yang dapat membantu kedua-dua golongan ini, iaitu golongan penguat kuasa dan juga golongan nelayan. Golongan penguat kuasa, kita harus lihat pada etikanya. Kita harus tengok kepada etika. Kenapa mereka terpaksa minta rasuah dan menerima rasuah? Dan pada satu pihak lagi kita mau tengok juga, kenapa pula nelayan ini terpaksa juga menerima tawaran daripada penguatkuasa ini untuk dapat rasuah supaya mereka dilindungi daripada tindakan undang-undang. Mesti ada alasan, mesti ada etikanya kenapa ini terjadi. Saya percaya mereka pun tidak suka-suka buat ini juga, tapi ada alasannya.
Tapi tahniah diucapkan kepada SPRM yang semakin kental untuk melawan rasuah. Habislah tai-tai rasuah, habislah kali ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Pertama sekali saya ada satu soalan. Kenapa agaknya Tuan Ibrahim Tuan Man takut sangat projek tebatan banjir dibatalkan? Bukan dibatalkan sebenarnya, tetapi ditenderkan semula oleh Anwar Ibrahim. Ada satu komen yang telah diberikan kepada saya, malah ada orang bagi pendapat kepada saya yang saya pun kurang setuju. Tapi saya bacakan juga lah komen dia itu. Dia kata, saya kongsi saja komen dia itu. Dia kata, Tuan Ibrahim takut kerana dah makan habuan komisen. Saya tak setuju. Saya tak setuju dengan frasa itu. Tetapi memanglah saya pun hairan juga. Kenapa Tuan Ibrahim Tuan Man dan juga pihak pembangkang seakan-akan macam susah betul mau terima kalau Anwar Ibrahim batalkan projek itu dan tenderkan semula. Kerana saya ingat dulu ketika Pakatan Harapan merampas kerajaan daripada Barisan Nasional pada PRU 14 yang lalu, kalau kamu masih ingat, diorang pun buat perkara yang sama. Banyak betul diorang kasih banyak betul dikasih stop, lepas tu dikasih ada yang ditenderkan semula dan sebagainya. Tapi tak bising pun Muhyiddin dalam Pakatan Harapan pada ketika itu. Kali ini Anwar melakukan yang terbaik kerana dia tahu ada ketirisan di sana. Kerana itu dia mau tenderkan semula supaya dapat menjimatkan banyak, tahu boleh dijimat, bukan sedikit. Jadi kenapa sebenarnya Tuan Ibrahim Tuan Man takut sangat dibatalkan kah, sehingga dia kata projek tebatan banjir Anwar macam burung tiung, kata pembangkang. Tak apa, burung tiung tak apa, jangan jadi burung pipit. Kalau burung pipit, dia punya kerja makan padi orang. Dia punya kerja makan padi orang. Kita selalu susah dengan burung pipit, menyusahkan betul lah. Burung tiung orang mau cari tahu, mahal. Sebab dia pandai bercakap, dia pandai menghibur. Burung pipit orang tak mau. Orang selalu halau burung pipit. Dalam membidas Anwar Ibrahim yang membatalkan kelulusan 6 projek tebatan banjir di bawah kerajaan sebelum ini, ahli Parlimen PAS mengibaratkan Perdana Menteri seperti seekor burung tiung yang bercakap. Mereka mendakwa seperti tiung yang hanya pandai berkata-kata tanpa memahami apa yang diperkatakan itu. Anwar juga tidak menyadari apa yang sedang berlaku ketika membuat keputusan berkenaan, katanya. Saya nak tanya sekali lagi, Tuan Ibrahim Tuan Man, burung apa? Waktu dia luluskan dulu, dia tahu tak ada implikasi dalam ketirisan? Dia tahu tak ada kesan keuangan yang teruk dengan kelulusan yang tidak mengikut prosedur itu menurut Anwar Ibrahim? Dia kan menteri, takkan dia tak tahu. Sekarang dia nak pula cakap Anwar Ibrahim burung tiung. Dulu Tuan Ibrahim burung apa? burung apa? Bagi yang mahal sikit lah kepada Tuan Ibrahim. Mungkin dia burung Raja Wali. Burung Raja Wali. Betul? Okey. Ketika dia bercakap di Dewan Rakyat, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man itu mempersoalkan bagaimana projek-projek itu boleh dibatalkan sedangkan ia masih belum bermula. Jadi kenapalah? Kalau dibatalkan belum bermula, lagi baguslah sebelum mula batalkan supaya tidak ada ketirisan. Kecuali ada masalah, kalau belum mula pun sudah ada duit terpakai, itu baru ada masalah. Kecuali memang sudah ada wang yang sudah digunakan walaupun projek belum start. Tapi kalau projek belum start dibatalkan, itulah yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan, supaya belum rugi. Sebelum rugi dah buat keputusan terbaik.
Jangan sudah rugi baru menyesal. Itu namanya tak bijak. Nanti jadi burung apa? Burung tak tahu burung apalah. Burung lato-lato. Burung lato-lato. Baguslah. Saya pikir Tuan Ibrahim Tuan Man coba perbetulkan keadaan, tapi dia terkantoi sendiri. Karena kalau proyek itu belum pun dimulakan dan dibatalkan, itu baguslah. Baguslah, tak ada siapa yang rugi. Tak ada siapa yang rugi. Kontraktor pun belum rugi, tidak rugi, dan tidak mengalami apa-apa kerugian. Kerajaan pun tak rugi sesen pun kalau dibatalkan. Cuma saja seperti yang didakwa oleh Presiden PKBM, Persatuan Kontraktor Bumi Putra Melayu. Ada kontraktor yang dia kata tak ada pengalaman dan tak ada kepakaran. Jadi kalaulah, contoh saja, kalaulah tiba-tiba dalam projek Tebatan itu salah satu daripadanya kontraktor yang tidak berpengalaman dan kontraktor yang tidak ada kepakaran, kan bagus awal-awal lagi Anwar Ibrahim sudah batalkan. Cari kontraktor baru. Mungkin itu yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Sekarang persoalannya, siapa yang tak paham nih? Tuan Ibrahim kah yang tak paham? Atau Anwar yang tak paham? Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.